apakah punca penulis-penulis India veteran tidak lagi berminat dan berkecimpung dalam penulisan bahasa Malaysia? Saya ulang, apakah punca penulis-penulis veteran? Ya, kita pernah mendengar nama-nama penulis-penulis veteran, tapi mereka tidak lagi berkecimpung dalam menulis dalam bahasa Malaysia. Apakah punca? Mereka merasakan menulis dalam bahasa Tamil itu sudah mencukupi, lebih daripada mencukupi lah bagi saya lah. Saya rasa begitu, mereka berfikir begitu. Tapi masih seperti namanya pernah menulis kumpulan cerpen bahasa Tamil ke dalam, saya telah terjemahkan dahulu dalam 6 tahun dulu, bertajuk Mimpi dan Impian. Jadi yang penting, mungkin mereka tidak dapat menulis, itu punca pertama. Mereka tidak dapat menulis menghasilkan dalam dengan sendirinya. Cuma mereka perlu mesti terjemah untuk terjemahkan karya-karya mereka. Itu sajalah. Tidak dapat hasilkan dengan sendiri. Penulis sudah itu saja. Okey. Kalau dapat terang, mereka tidak dapat hasilkan dengan sendiri. Maksud saudara, mereka perlukan seseorang untuk seseorang untuk menerjemahkan karya mereka. Tak, maksud saya macam kita kalau tengok ada ramai penulis-penulis veteran kita, tapi mungkin mereka tidak menghasilkan lagi. Okay, macam kalau kita tengok penulis-penulis veteran seperti ada seorang Satria Udaya contohnya, dia menulis dan dia bukan saja dia menulis, ya, dia menggalakkan orang penulis-penulis muda untuk menulis. Tapi kenapa mereka berhenti di situ? Apakah punca? Boleh saya berikan pandangan? Ya Puan. Okey. Saya rasa karya mereka kurang mendapat sambutan. Buku-buku yang mereka terbitkan mungkin kurang dibeli dan mereka hilang semangat untuk terus menulis. Okey, saya terima. Kita ada contohnya Mr. Susi, Encik Joseph Selvam, Encik Joseph Selvam, Encik NS Maniam, dan okey. Lepas tu kita ada turutan, iaitu sastrawan kahwin, ya. Okey, pandangan Encik Selvi? Saya rasa mungkinkah komitmen kehidupan mereka dalam bidang lain, sebab mungkin mereka bukan penulis sepenuh masa. Itu mungkin, pada pendapat saya, mungkin itu yang menyebabkan kurangnya ataupun mereka berhenti menulis. Fokus mereka terhadap kehidupan untuk mencari pendapatan, so maka mereka terpaksa mungkin berhenti, ataupun macam saya juga bersetuju dengan pendapat bahawa mereka kurang bermotivasi. Rasa itu pandangan saya. Apa kata Puan Cik Malini pula? Apa pandangan Cik Malini sebelum saya pergi? Terima kasih saudara Nadurai. Bagi saya rasa disebabkan oleh faktor tiada galakan daripada masyarakat. Tiada galakan ataupun dorongan yang akan memberi dorongan kepada penulis-penulis veteran ini untuk terus menulis dan menyampaikan lebih banyak karya, dan juga di mana tidak ramai masyarakat tempatan kita yang berminat untuk membaca karya mereka. Jadi ini memberi kesan kepada mereka untuk meneruskan penulisan mereka. Okay, terima kasih. Saudara Rubin, pandangan saudara? Saya menyokong pendapat Cik Malini. Sebenarnya ini kerana banyak pada hari ini punca dia kerana satu, kebanyakan penulis veteran mereka menulis mengenai budaya. Ada penulis India ataupun saya melihat sendiri sebagai di Sarawak, penulis di Sarawak, kenapa mereka tidak berminat? Kerana mereka menulis tentang budaya, sebab itu yang mereka tahu pada zaman-zaman
dulu. Jadi mereka banyak menulis tentang budaya. Bila mereka menulis pada zaman ini, jadi tulisan-tulisan itu tidak diterima oleh muda-mudi kita sekarang. Yang pertama. Yang kedua yang kedua, tidak banyak penerbitan yang memilih untuk menerbitkan tulisan tema budaya. Mereka lebih suka menulis tema-tema cinta, tema-tema ringan yang diterima oleh masyarakat, yang boleh diterbitkan, yang boleh diadaptasikan kepada cerita-cerita TV. Jadi itu apabila karya-karya bermutu ini tidak diterbitkan ataupun tidak diterima oleh pihak penerbitan, itu menyebabkan penulis-penulis menjadi give up. Dia orang sudah tidak dapat buat apa-apa. Tulis pun hantar, tidak diterbitkan. Tulis hantar, tidak diterbitkan. Jadi itu satu. Yang kedua tadi adalah apabila penulisan ini dipandang enteng, dipandang remeh, dipandang rendah oleh anak-anak muda sekarang. Jadi tidak ada market, tidak ada pasaran untuk tulisan-tulisan oleh golongan veteran. Walaupun dia bermutu kerana tema, tetapi tidak diterima oleh masyarakat, jadi tidak ada pembeli. Dia ujung-ujung dia hanya jadi lonokkan sampah karya. Jadi itu sebenarnya menyebabkan golongan-golongan veteran give up untuk menulis. Termasuk juga yang di Sarawak, penulis-penulis yang veteran, yang sampai sekarang masih bersama saya, sampai dia orang tidak mahu untuk menulis. Terima kasih. So kalau kita tengok, terima kasih Kevin. Kalau kita tengok saudara Joseph, Joseph Salom, beliau telah menerbitkan lebih kurang 18 cerpen, 18 cerpen bahasa Tamil dalam bahasa Malaysia. Tapi benda itu tidak kesampaian kepada apabila kita baca tesis yang dituliskan oleh saudara, kita tahu di manakah karya-karya tersebut. Kita tidak kesampaian. Jadi itu satu boleh dikatakan satu masalah ataupun satu cabaran. Apa pandangan saudari Nawanita? Topik ni saya teringatkan satu cerita. Pada permulaan saya menulis, mak saya begitu merisaukan bila saya menceburi bidang ni. Mak saya selalu kata, kamu akan buat pembaziran duit di situ. Salah satunya kenapa saya dapati dia ada seorang kawan yang menulis. Sahabat tu banyak mengeluarkan duit mencetak buku dan dia mengalami kerugian. So secara tidak langsung memang mak saya tidak suka saya menceburi bidang penulis. Bila saya fikir rupanya awal penulis-penulis yang lama ni mereka tidak disokong dan karya-karya mereka tidak diiktiraf. Mereka lebih dikenali sebagai, mungkin diklasifikasikan sebagai short sendiri atau tak digalakan. That adalah salah satu sebab penting bagi saya. Nawanita, izinkan saya mencelah. Rakan kepada ibu anda, adakah beliau menulis dalam bahasa Malaysia atau dalam bahasa Tamil? Kalau tak silap saya, dia mungkin menulis dalam bahasa Tamil. Saya tidak berapa ingat, tapi saya dengar macam tu saja pasal saya dengan masih berkelas hati untuk menulis dan dia menceritakan cerita ini kepada saya. Okey, terima kasih. Dan ada juga kalau dewasa ni kalau kita tengok ada perkembangan-perkembangan di mana politik kita sekarang semakin merancak dengan adanya bahan ejekan dan sebagainya. Ramai yang bercenderung menjadi penulis. Iaitu mereka ini, saya rasa ini merupakan satu komen-komen yang dibaca, komen-komen yang dibaca dalam setiap portal-portal berita. Sangat mengejutkan. Maksudnya mereka meluahkan perasaan. Ini adalah satu permulaan. Permulaan dan mungkin benda tu ini akan tercetus dan akan boleh melahirkan lagi melahirkan lagi penulis-penulis dalam masa depan.
Baik, saya rumuskannya. Ya. Topik yang dikemukakan oleh Ana Durek bertanya mengapa penulis-penulis veteran kaum India tidak lagi berkecimpung dalam bidang penulisan khusus dalam bahasa Malaysia. Memang ada penulis yang berkarya dalam bahasa Tamil tapi lebih kepada bahasa Malaysia. Seperti penerangan Mahindra tadi, sebenarnya jawapan bagi soalan ini, ramai yang memberi jawapan saya rasa mungkin. Untuk dapatkan kepastian, ini promosi dalam buku Kavya Sastra, jawapan yang tepat, sahih dan ada sumbernya terdapat dalam buku itu. Tapi secara umum, bila kita kata penulis veteran kaum India yang berkarya dalam bahasa Malaysia sejak tahun 60-an, ya, tahun 60-an dan 70-an ada 5 orang. Salah satu sebab mereka tidak lagi berkarya adalah kerana mereka sudah meninggal dunia. Jadi kita tak boleh paksa mereka menulis. Yang masih hidup penulis tahun 70-an, Velayudham K. Beliau tidak menulis karya kreatif, beliau menulis esei-esei dan beliau melakukan terjemahan. Beliau masih hidup di Kajang, saya pernah berjumpa dengan beliau. Tapi beliau sekarang lebih kepada melakukan kerja-kerja penyuntingan yang lebih sesuai dengan jiwa beliau, tidak lagi menulis, ya, bangsa sekarang. Dan seorang lagi penulis veteran yang masih hidup, nama disebut tadi, Joseph Silverman. Beliau menulis sejak tahun 70-an juga, masih ada, masih dipanjangkan umur, tetapi selepas bersara pada umur 60 tahun dahulu, beliau mengalami stroke dan tidak dapat menulis sehingga sekarang. Beliau dijaga oleh anak sulung beliau. Manakala 3 lagi sudah meninggal. Susei sudah meninggal, saya masih berhubung dengan anak sulung beliau di Pulau Pinang. Anas Mariam juga sudah meninggal, saya masih berhubung dengan anak beliau yang pernah tulis 2 puisi lepas itu tidak lagi menulis. Dan Ignatius Dave Anand tahun 60-an juga sudah meninggal dunia. Manakala generasi tahun 80-an, Mahindran kita berasa bertuah kerana beliau masih aktif menulis, berkarya dalam bahasa Malaysia dan bahasa Tamil. Manakala seangkatan dengan beliau, Saroja Devi Balakrishnan, cerpen terakhir tahun 2019 kalau tak silap saya, sehingga kini tidak ada karya lain. Tahun 80-an juga Kamala Supaya, ya, 1 cerpen dalam pertandingan Maybank DBP. Beliau masih aktif menulis karya dalam bahasa Tamil. Saya ada tulis artikel mengenai beliau. Jadi untuk maklumat lebih lanjut tentang semua penulis, 77 orang penulis kaum India yang berkarya dalam bahasa Malaysia ada dalam buku Kavya Sastra, promosi. Dan mengenai penulis Tamil dan karya-karya mereka yang diterjemahkan, juga ada 1 bab khusus dalam buku berkenaan, boleh dibaca nanti. Terima kasih Ana Durek kerana mengemukakan soalan ini.